warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua student account form 5 bagi tahun 2022. Okay, so this is my first video untuk kerja khusus accounts tahun 2022. Sekejap rasanya, masa berlalu dah setahun dah sebelum ni Miss buat video daripada first sampai akhir guideline untuk kerja khusus tahun 2021. So now is the time untuk Miss sambung lagi tanggungjawab Miss untuk guide semua student-student 1 Malaysia, okay, berkaitan kerja khusus tahun 2022. So Miss doakan semua dipermudahkan urusan, berada dalam keadaan sihat sentiasa, dalam keadaan ceria, happy bersama keluarga, dan yang paling penting semangat dan teruskan perjuangan untuk sampai ke medan perang ni orang kata. Tapi untuk bagi subjek accounts, korang ada satu peluang yang mana untuk dapatkan markah, yang mana korang boleh siapkan kerja khusus dengan sebaik yang mungkin, orang kata dengan sesempurna yang mungkin, okay, dengan sempurna yang terbaik lah. Give you all the best, okay, yang bagi yang terbaik bagi kerja khusus tahun 2022 ni, supaya you boleh dapat markah yang tinggi lah bagi kerja khusus tahun 2022. InsyaAllah Miss akan cuba apa yang Miss boleh untuk share apa yang Miss tahu, okay, bagi kerja khusus tahun 2022, okay. So adakah you all ready? Ready untuk kita nak teruskan perjuangan kita? Yeah, so Miss harap kena cakap lah ready, ready. Okay, so make sure you kena ready untuk buat kerja khusus bagi tahun 2022. Okay, dan pastikan tiada penangguhan, jangan buat last minute. Permudahkan urusan awak. Kalau ada guideline pada cikgu sekolah, itu yang terbaik. Okay, ingat apa-apa pun, apa yang Miss share pada video ni, perkongsian daripada cikgu sekolah lah yang lebih terbaik sebenarnya. Miss hanya beri guideline based on apa yang Miss tahu, apa yang ilmu yang Miss ada. Okay, alright. So kalau if you are ready, so let's go dengan kerja khusus tahun 2022. Jom. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so inilah video kita yang pertama bagi kerja khusus tahun 2022. Pastikan untuk video yang pertama ni Miss akan bersama-sama baca soalan dengan awak. Kita bedah soalan, kita kupas soalan. Okay, dan pada masa sama Miss akan guide juga you all dari segi macam mana nak buat pengenalan bagi kerja khusus. Baik, pastikan soalan you all soalan yang betul. Pastikan you all dapat kerja khusus bagi tahun 2022, bukan tahun 2023 ke tahun 2021 ke. Pastikan you dapat soalan yang betul lah. Okay, sedikit komen lah Miss berkaitan kerja khusus. Miss pun dah tengok dah kerja khusus ni. Alhamdulillah. Okay, you all patut rasa bersyukur kerana kerja khusus you all untuk tahun ni mudah. Berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni. Bagi Miss, tahun yang sebelum ni cabaran dia lebih besar rasanya. Okay, tapi untuk tahun ni I rasa lebih mudah berbanding dengan tahun sebelum ni. So you patut rasa bersyukur ya, kerja khusus awak untuk tahun ni tak sesusah yang kita pernah buat lah, yang kami semua pernah buat sebelum ni. Okay, so please ambil peluang ni sebaik yang mungkin, buat yang terbaik. Jangan buat ala kadar, tolong. Okay, so bagi I, dia dah dapat peluang macam ni, so grab peluang ni. Okay, okay, so sama-sama jom kita baca kita punya soalan kerja khusus. Okay, ni adalah kertas 3. Kita panggil kalau Miss kertas 3 tu kena jawab exam ke tidak. Kertas 3 ni adalah kerja khusus, inilah yang kita akan buat. Okay, alright, so kita baca soalan apa soalan ni cakap. Sebab I rasa kita nak start, kita baca soalan dulu lah, lagi baik. Alright, okay. So soalan ni berkaitan dengan apa. Dia kata, anda memulakan perniagaan menjual produk makanan kering. Makanan kering ni apa? Adakah ikan kering? Udang kering? Tak, okay. Makanan kering ni I rasa lah dia jadi satu culture kot. Tak bagus cakap macam tu sebenarnya, tapi I rasa itu apa yang I nampak. Okay, bukan kata apa yang nampak, I pun kadang-kadang pun I pun adalah salah seorang je lah, yang mana kebanyakannya orang suka dengan makanan kering. Orang panggil kalau bahasa mudah jajan lah. Kan macam krepek-krepek, keropok-keropok. Lagi-lagi you all yang form 5 ni kan tengah struggle dengan SPM ni, makan keropok sambil kelas online. Dah biasa dah tu. Tengah kelas online kita sedap mengajar telan-telan, you tengok makan keropok tu lah, cacos lah, nachos lah, benda lah semualah. Itulah makanan-makanan kering. Okay, yang mana pada 1 April tahun 2020. Jadinya
sekarang ni adalah tahun 2022. Maksudnya perniagaan ni dah lama buat. Sebab dia kata daripada tahun 2020. Okay. Bermodalkan wang simpanan sendiri. Maksudnya dia tak membuat pinjaman lah. Okay. Dia ada menggunakan wang simpanan sendiri. Okay, anda memilih perniagaan menjual. Ingat bila kita buat business, you kena anggap this is your business, bukan orang lain. You punya business, okay? Anda memilih perniagaan menjual makanan kerana yakin perniagaan ini sentiasa mendapat permintaan ramai. Betul. Setuju sangat, okay? Anda telah menyewa sebuah rumah sebagai kediaman. Okay, awak ada sewa sebuah rumah untuk kediaman awak. Okey, semasa memulakan perniagaan, sebahagian daripada ruangan kediaman digunakan sebagai tempat menjalankan perniagaan. Betul? I rasa this is a good start lah. Okey, sebab kita pun baru start buat perniagaan, tak perlu tergopoh-gopoh baru nak buat bisnes. Nama je bisnes kena ada kedai. Nama je bisnes kena ada kedai. Tak semestinya. Bila ada bisnes tu, you boleh buat daripada rumah, you boleh buat online, kan? Ya, kita guna apa yang kita ada pada permulaan. This is a good start lah bagi Miss, okey? Sebagai menjalankan perniagaan. Maksudnya kalau you ada sewa kat sini, so half you guna untuk rumah, half lagi you guna untuk business lah. Kita assume dulu benda ni, okay? Okay. Anda mendapat bekalan secara kredit daripada 3 orang pembekal. Oh, maksudnya awak kan jual makanan kering. Okay, so bila awak jual makanan kering, awak tak beli makanan tu secara tunai. Awak beli secara hutang. Ini kita panggil apa ni? Beli barang niaga. Obviously kita dah tahu ini form 5. So I hope banyak basic-basic pada form 4 awak dah tahu. Okay, sikit sebanyak. Okay, sikit sebanyak ke? Oh no, you patut tahu banyak. Okay, so kat sini kita ada belian secara kredit lah. Sebab apa? Sebab dia kata you beli barang niaga secara kredit daripada 3 orang pembekal. 3 orang pembekal tu apa? Sambil awak tengok video saya, awak tulis tau. Okay, 3 orang bekal maksudnya kita ada 3 ABB di sini. Okay, produk anda dijual secara kredit kepada 5 orang ejen. Oh, pandailah awak ni. Awak buat bisnes, awak dah tak ada kedai, awak duduk kat rumah dulu, buat bisnes tu dekat rumah. Lepas tu cara awak nak jual dengan cepat sebab yelah, kalau awak nak beli barang dapat harga murah, awak kena beli banyak. So bila makanan kering ni awak kena jual cepat-cepat. Sebab dia makanan kan, berkaitan dengan makanan ni kan, yelah, walaupun dia makanan kering, dia ada risiko dia juga. Alamak, dah terkeluar dah pengenalan ni. Okay, jadinya dia ambil keputusan untuk hire 5 orang ejen. Tapi untuk 5 orang ejen ni 5 orang ejen ni dia kata dia jual secara kredit. Okay, dijual secara kredit. So jadinya you ada 5 orang ejen. Tolong tulis kat situ, awak ada buat jualan secara kredit kepada 5 orang ejen. So 5 orang ejen tu janganlah panggil ejen. Kan bahasa account kalau kita jual secara hutang kita panggil apa? Apa Miss tak dengar? Apa dia? Okay. Ya, kita ada 5 orang ABT. Okay, walaupun ni YouTube, tak apalah. I anggap awak jawab soalan ni. Okay. Lepas tu dia kata apa lagi? Dia dihantar melalui perkhidmatan kurier. Oh, dia tak jumpa lah ni. Okay. Kiranya I ada 5 orang ejen, tak nak I. Awak ada 5 orang ejen. So bila ejen awak nak beli barang dengan awak secara hutang, so awak akan hantar dekat dia secara kurier. Pos laju ke, tak kisahlah, ninja van ke, ninja apa-apa segala, ninja lah, ikutlah dia. Okay. Perkhidmatan kurier akan di-charge dalam invoice jualan. Yelah, kan, betul tak? Cuba ingat balik, kalau kita jual secara kredit, dokumen dia of course dia berkaitan dengan dokumen invoice. Dan kalau awak perasan, dia kata di-charge dalam invoice bagi perkhidmatan kurier. I bagi you 3 saat. Apakah terms yang kita gunakan bagi perkhidmatan kurier kita charge kepada pelanggan kita, kepada ABT kita? I bagi 3 saat untuk fikir. 1, 2, 3. Apa tu? Angkutan masuk. Kan kalau kita charge kepada customer kita bila kita jual, angkutan masuk. Angkutan keluar. Angkutan masuk tu kalau awak beli barang niaga, pembekal charge dekat awak, itu angkutan masuk. Kalau kita charge kepada customer kita, itu kita panggil sebagai angkutan keluar. Okay, sambil buat kerja khusus, sambil kita belajar. Bukan semata-mata nak suruh kerja khusus je, tak mau kita kena belajar juga. Okay, lagi satu, I nak buat satu street amaran keras. Amaran keras
apa yang Miss Guide, apa nombor yang Miss beri, apa nama yang Miss letak, tolong jangan tiru. I bagi tahu sekali, tolong jangan tiru. Kalau tak nanti mungkin Miss tak nak meneruskan kerja kursus ni. Tolong buat mengikut nombor you sendiri. Tolong letak nama you sendiri. Okay, maksudnya nama-nama ejen ke apa, letak apa you punya. Jangan tiru sebiji pada Miss. Kalau tak nanti susah Miss nak teruskan kerja kursus ni. Okay, harap semua student boleh bekerjasama ya. Beri kerjasama yang baik. Okay, seterusnya. Dan perlu rekod secara berasingan daripada nilai jualan. Nampak tak? Maksudnya kita tak boleh anggap perkhidmatan kurier tu sebagai jualan. Tapi kita akan anggap dia sebagai angkutan keluar lah. Sebab apa? Sebab dia kata rekod secara berasingan. Anda turut menjual produk secara tunai. Di pasar tani pada setiap hari Sabtu. Jadinya dia jual ada dua kaedah. Dia jual secara hutang, satu lagi jual secara tunai. Jual secara hutang dia jual dekat ejen. 5 orang ejen tu. Jual secara tunai setiap hari Sabtu dia pergi pasar tani. Siapa raja pergi pasar tani? Kan macam-macam orang jual kan. So banyakkan awak ni pergi hari Sabtu pagi awak pergi jual dekat pasar tani, jual krepek. Krepek ke asam ke jajan ke apalah segala jenis makanan kering awak pergi jual dekat sana pada setiap hari Sabtu. So ini kita anggap dia sebagai apa? Jualan tunai. So maksudnya setiap hari Sabtu, maksudnya jualan tunai ni akan ada sebulan 4 kali je lah. Kalau bulan tu ada 5 kali weekend, 5 kali je lah. Okay, lepas tu dia kata apa lagi? Anda menerima gaji bulanan sebanyak RM2,000. Maksudnya walaupun anda ni adalah seorang pemilik syarikat, tapi layaklah untuk awak untuk mendapat gaji. Dah penat lah awak bekerja. So awak ni mendapat RM2,000. Ibarat awak ni sebagai seorang pengurus lah. Pengurus kat sini, perniagaan awak. Perniagaan anda juga dibantu. Perniagaan awak juga dibantu oleh 2 orang pekerja yang mana dibayar gaji sebanyak RM1,200 sebulan. Jadinya total gaji berapa? Anda boleh kira-kira dari kat sini. Total gaji awak saja dah RM2,000. Lepas tu kita ada lagi 2 staff, RM1,200, RM1,200. So total gaji adalah 214,422, RM4,400. Tak ada kalkulator congak. Kalau salah minta maaf. Okay, so ini total gaji yang awak kena spend bagi setiap bulan. Okay, nampak tu. Yang dia bagi tahu ni adalah dia start pada 1 April 2020. Tapi dekat sini dia kata berikutlah catatan pembukaan bagi 1 April tahun 2022. Jadi perniagaan ni dah berlangsung selama 2 tahun lah. Kira awak ni adalah tahun yang ketiga. So awak bukan baru nak start buat bisnes, awak meneruskan perniagaan. Okay, so ini adalah jurnal A. Maksudnya dia bagi apa kat sini bila 1 April. Maksudnya dia bagi apa dekat awak? Dia bagi dekat awak adalah baki awal di sini. Tolong tulis kat situ, ni adalah baki awal. Okay, now kita tengok apa isu ada kat sini. Cing. Ada sedikit isu. Apa isu dia? Isu dia kat sini, inventory dia tak bagi amounts. Dan juga untuk modal pun tiada amounts. Tak ada jumlah lah. Adalah tu, dia suruh kita buat tu, adalah tu. Okay. So ada kenderaan RM20,000, lengkapan RM3,000, bank RM5,850, tunai RM850, inventory tak ada. Okay, deposit perkhidmatan kurier. Kalau kita nak ada perkhidmatan kurier, okay, kalau awak contohlah awak just as macam nak hantar sekali, awak tak perlukan deposit. Tapi kalau bisnes kan kadang-kadang awak perasan tak? Kalau orang berbisnes kat rumah, tiba-tiba ada lori besar datang, dia collect barang. Macam mana Miss tahu? Sebab rumah ni pun memang buat bisnes online juga. So dia akan lori besar datang. So bila untuk nak dapatkan perkhidmatan dia macam tu, kita ada satu deposit lah. Okay, deposit perkhidmatan kurier. So bila setiap kali kita guna keluarkan parcel, dia akan tolak daripada situ. Okay, lepas tu kita ada ABT. Kita ada ABT, Agent P, Agent Q, bukan Agent Ali. Okay, lepas tu kita ada ABB, pembekal A, susun nilai terkumpul kenderaan, susun nilai terkumpul lengkapan bla bla bla. Okay, so ini adalah baki awal. So maksudnya kita kena cari nanti. Okay, alright, lepas tu dia minta kita buat apa? Maklumat berikut diambil kira semasa penyediaan tugas. Awak kena tentukan harga kos inventory. Okay, untuk kira harga kos inventory, misalkan guide sekali lagi, awak kena kira inventory awak berdasarkan maklumat. Dan secara tak langsung awak akan dapatkan awak punya modal. Okay, tapi tak apa, yang ni Miss akan buat dalam video yang kedua. Okay, tapi yang untuk video yang pertama Miss akan fokus kepada untuk nak buat pengenalan perniagaan. So jadinya apa yang awak kena complete bagi kerja kursus ni adalah awak boleh tengok dekat muka surat yang keempat, daripada E sampai ke S. Nampak? Daripada pengenalan perniagaan sampailah ke rumusan. Inilah apa yang awak kena sediakan. And kalau you tengok pada kat sini, semua ni okay,
Awak kena buat PCP, ledger, imbangan duga, kad inventory, pelarasan, general akaun kawalan, imbangan duga, terseras apur, PKK sehingga N. Ya, sehingga N kalau you perasan ini adalah berkaitan dengan form 4 punya syllabus. Okey, daripada O adalah untuk form 5 punya syllabus ialah bab 1. Okey, dan untuk belanjawan tunai adalah chapter 3 bagi form 5. Sebab tu saya cakap, beruntungnya awak sebenarnya sangat beruntung. Okey, so tak ada keluhan kata susah. I dengar orang cakap susah, I cari you dekat rumah. Okey, tak susah, senang. Okey, senang. Alright, okey. So kat sini dia ada bagilah you punya as a guideline. Okey, apa benda kena buat dalam masa 13 minggu, apa semua, apa semua. Bila nak buat kerja khusus, pastikan follow yang ini ya. Tolong ikut arahan. Alright. Okey, semua. Okey, cantik. Okey. Now, first adalah dia minta kita buat pengenalan. Okey, I nak kat you dari segi pengenalan. Okey, dalam pengenalan apa yang awak kena letak? Okey, apa pengenalan? Daripada pengenalan tu, okey, apakah item-item yang patut awak taruh? Okey, so kita akan pecahkan dia kepada 3 perenggan. Okey, tapi ni I just a guideline saja Apa-apa tolong confirmkan dengan cikgu sekolah awak. Mana lagi sekali, tolong confirmkan dengan cikgu sekolah awak. Okey, so untuk part yang pertama, perenggan yang pertama, I tak nak terus buat karangan sebab this is a guideline. Kalau I bagi sebiji-sebiji, I takut nanti karang Miss Lisa ni bagi jawapan sebiji-sebiji, nanti ada yang report ke, susah I nanti. Okey, okay, so untuk pengenalan perniagaan untuk perenggan yang pertama, okay, jom kita buat sama-sama. I rasa yang ni awak dah boleh lah kot. Keluarkan kertas. By the way, awak tulis dulu pakai pensel ke, pakai pen ke kat kertas atas test pad kan. Awak dah siap, awak jangan tunggu cikgu awak minta. Awak buat je dulu. Lepas tu awak bagi dekat cikgu awak, suruh cikgu awak semak. So nanti dia akan buatlah mana pembetulan yang awak kena buat ke apa semua kan. Awak buatlah macam tu. Jangan tunggu cikgu awak suruh buat baru awak buat. Kan? Awak dah tahu benda ni boleh buat dulu, buat je dulu. Okey? Okey, so untuk perenggan yang pertama, apa yang awak kena ada? Okey. Untuk perenggan yang pertama, tolong nyatakan nama awak. Iaitu nama pemilik. Okey, awak tu pula. Okey. Saya Abdul Rashid bin Abdul Jamal adalah pemilik bagi perniagaan. Yang kedua, kena sebutkan nama perniagaan. I tulis dalam point, awak buat dalam karangan tau. Esei. Okey. So, awak start lah macam Miss buat kita tadi kan. Nama perniagaan. Okey. So, bagilah. Saya Abdul Rashid bin Abdul Jamal adalah pemilik perniagaan bagi perniagaan bla 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 bla. Letak nama perniagaan awak. Apa perniagaan awak? Okay, and ini adalah milikan tunggal. So selalunya I boleh suggestkan dekat belakang tu ada perkataan enterprise ke, solution ke. Okay, apa-apalah yang berkaitan dengan enterprise punya nama. Jangan tak senang berhad. Kita bukan buat perniagaan senang berhad, kita adalah buat perniagaan enterprise. Okay, okay, I ulang lagi. Pertama, letak nama awak as a pemilik syarikat, dan awak kena bagi tahu awak lah pemilik syarikat bagi perniagaan bla bla bla. And yang ketiga, awak kena inform awak jual apa. Jual apa. Tapi yang ni jawab semua orang semua sama lah. Jual apa. So awak akan cakap awak menjual makanan kering. Bukan bagi jawapan dalam point dalam karangan. Okay, jangan buat point. Siapa buat point, I kejar dia. Okay, yang ketiga adalah makanan kering. Bagi tahu. Okay, I ulang sekali. Saya apa nama dia? Saya Abdul Jamal bin Abdul Rashid. Aku rasa terbalik tadi. Okay, adalah pemilik perniagaan. Okay, perniagaan Jamal Enterprise, Jamal Rashid Enterprise. Contoh apa je lah. Okay, yang mana menjual makanan kering. Okay, titik. Okay, lagi apa lagi awak kena bagi tahu dekat dalam perenggan yang pertama? Okay, awak kena bagi tahu bila perniagaan ditubuhkan. Awak akan bagi tahu tarikh perniagaan ditubuhkan. Perniagaan ini ditubuhkan pada, ni semua orang jawapan sama sebab ini makanan soalan, iaitu pada 1 April tahun 2020. Okey, 1 April tahun 2020, yang mana perniagaan ini beralamat di, tolong bagi alamat perniagaan. Tak payah susah-susah pening-pening nak buat apa, letak sahaja alamat perniagaan. Letak saja alamat
rumah awak cukup. Letak je alamat awak. So, alamat pelajar. So, ini apa yang I boleh suggestkan yang awak boleh buat bagi perenggan yang pertama. I ulang lagi sekali. Saya bla 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 bla. Okay, adalah pemilik syarikat bagi perniagaan bla 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 bla. Okay. Perniagaan ini menjual makanan kering. Okay. Yang mana perniagaan ini ditubuhkan pada bla 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 bla. Okay. Yang mana beralamat di bla 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 bla. Okay. Settle. So, itu perenggan yang pertama. Buatlah ayat comel-comel. Awak akan belajar BM lagi power daripada Miss. Okay. Selesai. Itu perenggan yang pertama. Okay. Boleh? Okay. Now, I pergi pula kepada perenggan yang kedua. Okay. So, untuk perenggan yang kedua, apa yang awak boleh buat dekat sini? Okay. Awak kena nyatakan. Okay. Apakah nama makanan. Okay. Makanan kering tu, awak boleh search je tau. Dekat Shopee ke. Kan? Search je. Semalam pun Miss tengok dekat Shopee. Makanan-makanan kering. Contoh keripik, tempeyek, muruku, asam, jeruk. Jeruk makanan kering ke? Bukan. Makanan-makanan kering awak search lah dekat Shopee. Okay. Tapi bila awak menjual, awak kena search pemborong lah. Sebab awak nak tengok harga nanti kan. Okay. 5 saja. Jangan nak mana-mana bagi 50. 5 cukup. Okay. So, untuk perenggan kedua, apa yang awak boleh nyatakan? Awak tolong nyatakan 5 item. Nyatakan 5 item makanan kering awak. Kena sebut detail lah. Okay. So, awak boleh cakap lah kat situ. So, yang ini nanti awak akan refer dekat kad inventory kan. Awak akan tulis awak punya nama-nama makanan kering kan. Awak boleh refer kat situ. Okay. So, apa yang boleh buat? Awak nyatalah kat situ. Perniagaan ini menjual 5 jenis makanan kering, iaitu keripik pedas, keropok ikan bilis, ada ke? Tempeyek, muruku, asam. Tak habis mesti dengan asam. Asam pun makanan kering apa, kan? So, titik. Nyatakan. Okay? Okay, lepas tu apa lagi? Okay, yang seterusnya awak boleh nyatakan yang kedua. Ni perenggan kedua Miss tengah cerita pasal perenggan kedua. Minta maaf kalau tulisan tak apa-apa nak faham. Biasalah tulisan accounting memang macam ni. Okay. Yang kedua you boleh katakan situ, you boleh nyatakan yang you ni jual secara apa? You kena nyatakan sebab tadi kan I dah terangkan awak jual secara kredit, satu lagi awak jual secara tunai. Bagi tahulah. Awak kena nyatakan. Nyatakan yang mana awak perniagaan ini perniagaan ini menjual secara kredit kepada 5 orang ejen, iaitu listkanlah nama-nama semua. Okey. Lepas tu dia akan cakap secara kredit dan akan menghantar menggunakan perkhidmatan kurier. Okey. So, nyatakan jual tu awak akan cerita pasal jualan kredit dan juga mungkin awak boleh cerita pasal jualan tunai. Ni apa I punya pandangan So, you boleh tanya cikgu sekolah awak. So, tolong confirmkan. Jualan kredit awak akan cerita pasal ejen. Nyatakan awak ada 5 orang ejen dan awak akan gunakan perkhidmatan kurier. Okey. Dan pada masa yang sama awak ada buat jualan secara tunai pada setiap hari Sabtu di pasar Tani. Nyatakanlah. Bagi orang tahu, pengenalan ni ibarat macam orang bayangkan. Orang tak tahu awak ni buat bisnes apa. So, daripada pengenalan orang boleh tahu awak ni bisnes apa yang buat. Dah 2 tahun dah. Perniagaan ni dekat sini. Inilah pemilik dia. Dia jual secara hutang. Sabtu dia jual kat pasar Tani. Faham tak? Awak menceritakan perniagaan awak. Okey. Dah lepas selesai pada situ. Okey, apa yang lagi awak boleh nyatakan? Awak boleh nyatakan berkaitan dengan yang awak ni ada pekerja. Okey, yang awak ni ada pekerja. Okey, so awak nyatakanlah yang mana awak ni ada 2 orang pekerja dan bagi tahu je lah yang setiap orang mempunyai gaji sebanyak RM1,200 seorang. Tolong nyatakan. So, senang untuk awak nak
So bila orang tengok kerja kewirausahaan ni, orang akan tahu, oh dia ni akan bayar gaji dekat orang ni berapa banyak. So orang akan tahu dekat situ. Okay, so itu adalah perniagaan kedua. Okay, ulang balik. Sini, perniagaan ini menjual 5 jenis makanan kering, iaitu seperti makanan kering, 5 jenis makanan kering, iaitu kerepek kacang, tempeyek ikan bilis, meruku pedas, keropok nachos, popiah simple dan asam. Saya tak tahu betul ke 5? Okey. Betul ke? Jadi, perniagaan ini menjual secara kredit kepada 5 orang ejen, iaitu bla 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 nama-nama orang ejen. Okey. Dan menggunakan dan penghantaran makanan kering kepada ejen menggunakan perkhidmatan kurier. Di samping itu, perniagaan ini juga membuat jualan secara tunai pada setiap hari Sabtu dengan menjual makanan kering di pasar tani. Ni I tak ada skrip tau, ni I spontan je. Awak buat yang awak yang terbaik, okey? And last sekali, perniagaan ini mempunyai 2 orang pekerja dan setiap orang pekerja dibayar gaji sebanyak RM1,200 full stop. Itulah perniagaan 2 yang Miss boleh suggestkan kepada awak. Okey? Selesai. Okay, now kita pergi kepada perenggan pemboleh. Perenggan yang ketiga. Okey. Perenggan yang ketiga, awak boleh cerita pasal apa? Okey. Ada 3 benda yang awak akan ceritakan. Yang pertama, awak kena bagi tahu, saya memilih perniagaan ini kerana yang ini semua cadangan daripada diri sendiri. Ini kerana, tak payah banyak-banyak, cukup bagi 2 cukup. Okey, 2 sebab. Jom kita bincang sama-sama. Memang Miss lah yang akan bagi tu. Sebab yang pertama, kenapa awak pilih perniagaan makanan kering? Kenapa tak jual makanan basah ke? Kenapa tak buka kedai runcit ke? Kenapa tak buka kedai tayar ke? Kenapa? Awak kena bagi dia sebab lah. Okay, apa sebab dia? Sebab dia tadi kat soalan cakap pasal permintaan tinggi. Boleh cakap? Kerana makanan kering mempunyai permintaan yang tinggi. Ni I bagi cadangan saja ya. Awak buat sendiri ayat awak, okay? Makanan kering kerana permintaan yang tinggi. Kenapa bagi kecil tulisan Miss ni? Oh, I lupa nak kenalkan diri. By the way, I am Miss Nisa. For those siapa yang tak kenal I kenalkan diri. So, I am Miss Nisa. Elok sangat perangai tu, kenalkan diri di tengah-tengah video. Okay? Okay, yang kedua, kenapa? Kenapa kita pilih perniagaan ni? Mungkin buat perniagaan ni mudah untuk dijual di mana-mana. Di mana-mana, okay? Mudah untuk dijual. Kenapa? Mungkin kita boleh cakap kita letak dekat kedai runcit boleh. Kan banyak kan? Dekat petrol station pun boleh. Okay? Petrol station pun boleh. Cakap kan? Ramai. Mudah. Kalau awak ni favorite Miss lah. Kalau Miss pergi jalan jauh sikit dekat R&R tu, kat R&R tu mesti ada ojek kerepek-kerepek. Oh, itu favorite Miss, selalu beli. Sebab apa? Miss yang akan drive, Miss yang akan mengantuk. So Miss akan pergi ke sana. Ceritalah, dia boleh buat dekat R&R. Maksudnya kita boleh jual secara terbuka, kat mana-mana boleh. Okay? Okay, yang ketiga apa lagi yang kita boleh share? Makanan kering ni perniagaan yang agak simple, yang mana dia tak perlukan kemahiran yang tinggi. Tak perlu kemahiran yang tinggi. Dia tak macam awak buka klinik. Dia tak macam awak buka accounting firm. Tak perlukan kemahiran tinggi. As long as you ada modal, you ada keberanian, you ada kesanggupan, jalan. Okay, itu mungkin antara sebab you boleh cakap. Okay, apa lagi? Makanan kering nak buka bisnes ni tak perlukan modal yang besar. Okay, so modal adalah sangat minimum. Ambil 2 je tau. Ni tak tahulah. Dah mencurah-curah idea ni, bagi je. Okay. Lepas tu dari segi aset, awak tak perlukan aset yang besar. Nilai aset minimum kerana awak tak perlukan peralatan yang digunakan adalah peralatan yang mudah. Contohnya lengkapan apa? Rak, benda-benda macam tu. Tak susah pun, meja kan? Kan kalau buka pasar tani kan rak, meja. Lagi senang buka bonet, kabut. Allah, senang buka makanan kering ni, kan? Silap-silap tiba-tiba Miss nampak awak yang ada kat situ.
Sebab awak dah rasa macam, oh lah Miss senang, boleh lah sementara nak tunggu habis SPM dapat result tu saya jual makanan kering. Awak apply lah balik apa yang awak bisnes. Okay. Okay, settle. So yang pertama yang awak cakap pasal saya memilih perniagaan. Okay. Saya memilih perniagaan ini kerana makanan kering adalah satu perniagaan yang mempunyai permintaan yang tinggi di kalangan rakyat Malaysia. To stop. Selain daripada itu, bagi memulakan perniagaan ini tidak memerlukan modal yang besar, okey, kerana tidak memerlukan peralatan yang canggih, okey, sebab you beli je, bukan you buat keripik tu, betul tak? Awak beli saja, okey. Okey, itu yang pertama. Okey, now kita pergi yang kedua. Awak akan cerita pasal kelebihan. Apa kelebihan awak menjalankan perniagaan ini? Kelebihan, I tekan button record tak? Oh, risau. Awak tahu tak, tahun lepas saya buat video tu saya bercakap selama sejam. Dan apa yang menyedihkan adalah tiba-tiba video tu hilang sebab handphone I tak ada space, bateri I panas. InsyaAllah ni handphone baru, so tak ada kot masalah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, I buat video, rupa-rupanya I dah cakap dah habis lah ni. Sekali I tengok, I tak tekan. Allah, rasa macam nak give up. I pun cerita lah dia, I pun buat live cakap I sedih sangat, I nangis tu je. Manja kan Miss Izzah ni bercerita pun dengan student. Nak cerita dengan siapa lagi? Lepas tu student bagi semangat. Tak apa Miss boleh, kita orang semua tunggu video Miss. Sebabkan ramai tunggu video I pun teruskan juga. Walaupun semangat tu dah lain sikit. Dia video yang first dengan second tak sama tau semangat dia. Okay. Okay, kelebihan menjalankan perniagaan. Kenapa awak buat perniagaan ni? Apa kelebihan perniagaan ni? Boleh cakap macam-macam. Kos yang rendah boleh. Kan? Kos rendah. Lepas tu awak tak perlukan pekerja yang ramai. Tak payah. Cukuplah 2 orang tu. Tak perlu pekerja. Dia bukannya awak buka kilang kereta. Kan? Tak perlu pekerja yang ramai. Lepas tu apa lagi awak boleh cakap? Pasaran perniagaan luas. Bukannya orang yang makan keripik ni orang tua je. Budak-budak pun suka, lelaki suka, perempuan suka, dewasa, remaja suka. Pasaran tu luas lah. Okay. Apa lagi? Mudah untuk dijalankan. Lebih kurang lah macam dekat atas tadi. Lebih kurang lah mudah dijalankan. Kenapa? Boleh buat dekat mana-mana. Okay. Yang ini tak perlu banyak-banyak. Satu pun cukup. Satu kelebihan. Tapi tanyalah cikgu awak. Mana cikgu awak nak 2 kan? Tanyalah cikgu awak. Okay. Okay. Kelebihan. Baik sikit. Kelebihan menjalankan perniagaan makanan kering ini kerana kos sangat rendah. Okay. Tidak memerlukan kos operasi yang tinggi seperti kos sewa, kos bil air, bil elektrik. Jangan telat sikit. Kos apalah yang rendah. Okay. Apa lagi? Tidak memerlukan pekerja yang ramai, hanya memerlukan pekerja untuk membantu sahaja di pasar tani. Tengoklah, sebutlah apa-apa. Okay. Okay, settle untuk yang nombor 2. Okay, now kita pergi pada nombor 3. Nombor 3 awak akan cerita pasal risiko perniagaan. Okay, apa risiko perniagaan? Awak boleh nyatakan, tak payah banyak-banyak pun tak apa. 1 pun boleh, 1 risiko pun dah memadai. Tapi tolong confirm dengan cikgu sekolah awak balik. Takut dia minta 2 atau 3. Okay. Okay, apa risiko perniagaan? Cuba fikir. I bagi 5 saat. 1 2 3 4 apa? 5. Cakaplah, kita macam berinteraksi. Okay. Contohnya apa? Persaingan yang tinggi. Cuba pergi petrol pump. Kadang-kadang kita pergi petrol pump lah, pergi depan Maybank, CMB ke, bank-bank ke, nampak tak ada macam-macam cucuk keripik. Dia bukan seorang tau, 2-3 orang. Itu pun kita nampak dah persaingan tinggi. Boleh sebut macam tu. Okay. Okay, apa lagi? Risiko. Risiko dari segi makanan kering tu mudah rosak. Kenapa mudah rosak? Miss, makanan kering kan tahan lama, bukan sayur. Betul lah tu. Tapi dari segi dia cepat lemau. Kan? Tiba-tiba kena tebuk si kucing lalu, tiba dia tak puas hati dengan awak. Lepas tu dia mana kena habis lah masuk angin. Okay? Mungkin you boleh bagi. So, you boleh berkarya lah. Bagilah apa-apa yang awak idea-idea kat situ. Okay? So, ini antara idea berkaitan dengan pengenalan. Ni apa
I punya cadangan sahaja. So kalau apa-apa you nak tambah yang awak rasa bersesuaian, silakan. Dan you boleh buat dulu, draft dulu, comel-comel buat comel-comel cantik-cantik, kemas-kemas, bayar dekat cikgu sekolah. Cikgu, boleh tak saya minta masa 5 minit? Janganlah terus segah cikgu awak pun busy. Tanya Lelo, cikgu boleh tak cikgu check, ambil masa 5 minit, cikgu check sekejap ni, tak apa-apa boleh ditambah. Buat macam tu. Cikgu pun kalau buat macam tu kan, cikgu tengok, baiknya lah Aminah ni, boleh ni dapat markah pun mudah nak bagi. Pada permulaan kan, ini awak dah nak habis kerja khusus tu, baru nak bagi lagi seminggu dah due date. Memanglah cikgu awak marah bagi last minute check. Kesian cikgu awak. Okay? So ini adalah antara guideline yang bagi. So untuk video part yang pertama, I baca soalan dengan awak, terangkan sikit apa dia, okay, dan juga macam mana untuk buat pengenalan bagi kerja khusus ini. Okay, so nantikan untuk video yang part yang kedua. InsyaAllah part yang kedua I akan terang berkaitan dengan macam mana kira inventory awal dan juga modal yang berkaitan dengan bagi awal tu. Okay, and by the way, so for those siapa yang sedang mencari tuition untuk belajar bagi subjek accounts and maths dan juga maths bagi level form 4 dan juga form 5, jangan lupa untuk jaga letak poster kat sini. Okay, you boleh contact I kalau for those siapa nak join I punya kelas private untuk setiap hari Jumaat jam 1. Okay, macam mana kelas I berlangsung, macam mana awak tengok video I, awak nampak I duduk sini, awak nampak ada TV, awak nampak conteng, macam mana Miss sekarang tengah mengajar awak ni, inilah cara kelas I nanti. Okay, nota semua diberi, video kelas pun Miss akan beri, masuk ke tak masuk ke, yang mana dah register memang Miss akan beri untuk awak boleh tengok banyak kali video kelas I. Okay, so I rasa itu sahaja untuk video part 1. So kita akan jumpa untuk video part 2 bagi kerja khusus bagi tahun 2022. So see you guys. Assalamualaikum, salam sejahtera, and bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay? Bye.